Hello gang, welcome back to another video. Bagi yang first time dekat YouTube channel aku ini, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel aku ini untuk adventure travel around Asia. So, hari ni aku nak bercerita tentang benda ni. Inilah pasport Malaysia. Benda yang sangat-sangat berharga, tapi benda yang sangat-sangat tak berguna. Lebih kurang 2 tahun ni sejak dunia dilanda pandemik COVID-19. Semua orang tahu sekarang ni kita tak dibenarkan keluar negara. Dah lebih kurang setahun lebih lah sekarang. So aku expect kita tak akan dibenarkan keluar negara mungkin sampai tahun depan 2022. So, jadi sekarang benda ni sangat-sangat tak berguna lah. Aku pun tak tahu, inilah pasport aku, mungkin first kali pasport aku yang akan expired tanpa muka surat dia ni penuh dengan cop-cop yang macam ini. Okay, sebelum ni pasport aku semuanya penuh. Okay, sebelum sempat dia expired dah penuh dengan cop dan juga visa macam ini. Jadi aku terpaksa buat pasport baru walaupun belum expired. Kalau korang nak tahu, sebenarnya pasport Malaysia ni adalah antara pasport paling berkuasa dekat dunia. Tahun lepas, pada tahun 2020, pasport Malaysia ni berada di tingkat ke-13 paling berkuasa di dunia dan juga nombor 4 paling berkuasa di Asia. Kenapa dinamakan paling berkuasa? Sebab dengan menggunakan pasport Malaysia ni, orang Malaysia yang menggunakan pasport Malaysia ni boleh ke 178 negara tanpa menggunakan visa. Okey. Visa ni adalah satu dokumen yang kita mohon dekat embassy negara tu. Contohnya ini adalah visa China. Untuk pergi ke China kita perlu apply visa yang macam ini, barulah kita dibenarkan masuk ke negara tu. Jadi Malaysia ada lebih kurang 178 negara yang kita boleh masuk tanpa menggunakan visa. Dan ia menentukan betapa berkuasanya pasport tu. So hari ni aku nak share pengalaman aku dalam aku punya adventure travel ke merata negara di seluruh dunia menggunakan pasport ini. Dan sebenarnya banyak jugalah pengalaman-pengalaman aku yang agak adventure lah dengan menggunakan pasport ni. Okey, so antara negara yang aku pernah pergi ialah negara Israel. Okey, aku sebut ni negara Israel walaupun sebenarnya Malaysia tak mengiktiraf Israel dan aku pun tak mengiktiraf Israel tu sebagai satu negara. Okey, sebenarnya ia adalah negara Palestin. Okey, tapi untuk aku pergi ke Palestin, semasa tu aku nak ke Jerusalem, aku terpaksalah lalu checkpoint ataupun immigration yang dikuasai oleh Israel. Masalahnya, pasport kita ni dah jelas ditulis dekat sini. Okey, pasport ini sah digunakan untuk semua negara kecuali Israel. Maksudnya, orang Malaysia yang ada pasport Malaysia ni tak boleh masuk ke negara Israel. Okey, walaupun sebenarnya ia adalah Palestin lah. Okey. Sebab Palestin tu ataupun Israel sebenarnya semua border dia adalah dikuasai oleh immigration, polis dan tentera Israel. So untuk kita masuk ke Palestin, nak tak nak kita kena cop pasport dekat Israel. Okey, jadi masa tu aku daripada Malaysia ke Jordan, aman Jordan. Daripada Jordan aku cross untuk masuk ke Palestin melalui checkpoint King Hussein Bridge. So sampailah dekat King Hussein Bridge checkpoint tu, aku pun beratur untuk cop pasport untuk masuk ke Palestin. Jadi sebelum kita orang masuk tu, kita orang ni semuanya dah diingatkan lah, macam-macam dah diingatkan. Jangan main handphone, jangan cuba ambil gambar, jangan berbual-bual, jangan ketawa dan jangan buat apa-apa yang mungkin diorang rasa kita ni adalah orang yang mencurigakan. Okey, sebab korang tahulah Israel ni macam mana perangai dia kan. Anytime dia akan tolak kita, tak benarkan kita masuk dekat negara Palestin ataupun Israel lah, dia orang anggap Israel. So sebab kita orang ni yalah dah bayar mahal, dah pergi jauh-jauh, kita nak pergi ke Jerusalem, kita nak melawat Masjidil Aqsa, so kita tak nak lah
kita tak dibenarkan masuk ke Palestin. So masing-masing termasuk aku sendiri pun beratur macam cuak jugalah. Boleh ke tak masuk dekat Israel ni kan. So dengan security dia juga memang sangat-sangat ketat. Bila kita masuk itu, dia dah mula check kita punya seluruh badan, buka kasut, buka tali pinggang, buka stokin, buka bag, check satu-satu, buka wallet, check satu-satu dokumen dekat wallet tu. Kemudian dia ada macam satu mesin lah, dia letak dekat seluruh badan kita. Mungkin dia nak detect something, aku pun tak tahu. Dan bukannya satu saja dia punya checkpoint untuk check badan dan juga periksa barang-barang kita ni. Ada lebih kurang 2 ataupun 3 tempat yang kita kena check sebelum kita cop pasport ni. So benda tu pun sendiri pada aku dah memang agak merenyahkan lah, leceh lah kan. So bila turn aku untuk cop pasport ni, kemudian dia buka aje, dia tengok aku punya cop ni, dia terus campak dekat dalam satu kotak tu. Kemudian dia panggil aku masuk ke dalam office dia. Kemudian rupa-rupanya aku punya pasport ada satu cop, bukan satu, lebih kurang 2 ataupun 3 kali cop yang pernah aku masuk ke negara Iran. Korang tahulah Israel ni memang benci dengan Iran, dan dia pun soal siasat akulah. Kenapa pergi Iran, buat apa pergi Iran. Masa tu dulu tu aku pergi Iran sebab untuk naik gunung lah. So aku pun explain aku pergi Iran sebab nak naik gunung dan macam-macam lagi lah. So sebenarnya akhirnya dia lepaskan aku untuk masuk ke negara Palestin. So inilah antara pengalaman aku. Aku rasa pengalaman yang sangat tension lah, stres jugalah untuk cop pasport untuk masuk ke negara Israel tu. Kemudian aku ada beberapa pengalaman jugalah dengan pasport ini. Aku disekat untuk keluar negara. Ini memang cerita kelakar jugalah. Aku pernah 2 kali disekat keluar negara. First time, masa tu aku nak ke Batam, Indonesia. Sajalah nak jalan dengan family, dengan anak-anak. Kita orang kat Johor ni kalau nak ke Batam dekat je, lebih kurang sejam naik feri dah sampai. So kita orang dah beli tiket, barang-barang semua dah check in, kemudian dah boarding untuk masuk ke feri, dan tibalah masa untuk aku cop pasport. Okey, dah beratur untuk cop pasport, tiba-tiba pegawai immigration tu cakap aku disekat dan tak dibenarkan keluar negara. Aku pun terperanjat, apa salah aku tak dibenarkan keluar negara. Rupa-rupanya waktu tu aku ada masalah dengan KWSP, dan KWSP arahkan immigration untuk sekat pasport aku daripada keluar negara. So rugilah. Aku terpaksa burn tiket, dan kita orang pun dah excited plan nak ke Batam, semuanya cancel. So lepas tu aku pun clear balik aku punya pasport dengan KWSP dan aku dibenarkan keluar negara. Tak lama lepas tu aku nak ke Indonesia sekali lagi. Kali ini aku nak ke Papua, Indonesia. Okey, korang tahu kat Papua ni pulau antara pulau yang paling jauh lah dekat Indonesia. Dia dekat dengan Irian Jaya dan tak berapa jauh dah dengan Australia. So masa tu aku nak naik gunung Kartens Pyramid. Untuk ke Papua ni tiket dia mahal guys. So lebih kurang aku rasa RM2,000 lah. Lebih RM2,000 untuk tiket flight ke Papua. Korang bayangkan nak pergi Indonesia, tak adalah jauh mana sebenarnya Indonesia ni, tapi tiket dia mahal nak haram. Okey, RM2,000 lebih RM2,000. So aku dah beli tiket sehari sebelum aku fly ke Indonesia. Entah kenapa aku boleh check dekat internet. Kita boleh check kita punya pasport ni ada sekatan keluar negara ke tak. So aku check dekat internet, tiba-tiba aku dapat tahu aku disekat lagi sekali untuk keluar negara. So alamak, aku cakap mana sempat ni kan nak clearkan aku punya sekatan untuk keluar negara. Aku punya flight tu dah besoknya lah. Jadi aku kena buat something untuk lepaskan sekatan keluar negara waktu tu. So nak tak nak aku terpaksa burn tiket aku RM2,000 tu. Okey, tapi sebenarnya aku burn tiket pergi sajalah, sebab kalau aku pergi aku masih boleh gunakan tiket yang sama untuk balik. So aku kena beli tiket baru untuk ke Papua. Dan masa tu aku pun clearkanlah pasport aku ni, cuba uruskan dengan KWSP. Benda yang agak mustahil jugalah untuk immigration clearkan kita punya sekatan dalam tempoh 1 hari. Sebenarnya tak sampai 1 hari. Memang serabut gila lah hari tu. Pagi-pagi tu aku kena pergi dekat KWSP buat bayaran. Korang adalah sikit masalah dengan KWSP ni. Bukan KWSP aku, tapi KWSP dengan aku punya staff-staff. So pagi-pagi aku kena pergi buat KWSP.
Kemudian bukannya senang je, bukannya kita boleh terus bayar macam itu je. Okey, kita kena buat bank draft dan macam-macam, dan dibantu sebenarnya oleh aku punya staff jugalah. Kemudian aku pun telefon immigration. Sebenarnya member akulah dengan bantuan seorang kawan. Okey, dialah yang bantu aku untuk aku lepaskan sekatan segera. Nak ikutkan sebenarnya kita perlukan masa seminggu untuk melepaskan sekatan keluar negara tu. Tapi nasib baiklah, adalah macam-macam kawan-kawan ni ramai yang tolong. So dapatlah lepaskan sekatan waktu tu dalam masa tak sampai pun 1 hari. So sebenarnya aku pun beli tiket baru. Tiket baru aku one way untuk ke Papua, dari KL ke Jakarta, daripada Jakarta ke Jayapura. Jayapura ni dah di kawasan Papua lah. Dari Jayapura aku ke Wamena, iaitu tempat untuk aku naik ke Gunung Kartens Pyramid. Okey. So tiket dia 1,700 one way. Korang bayangkan, pergi Indonesia, tiket RM1,700. Okey, tambah lagi dengan tiket RM2,000 yang aku burn sebelum tu. So, total tiket aku dah RM3,700 lebih kurang. Mungkin dekat RM4,000. Kau bayangkanlah, kalau RM4,000 punya tiket ni, kita dah boleh pergi Rusia, ataupun mungkin kita dah boleh pergi ke Brazil, kalau tiket murah lah. Dulu aku pernah ke Argentina, tiket aku lebih kurang RM6,000. Tapi mungkin kalau ada promo ke apa, RM4,000 pun kita dah boleh pergi sampai mungkin dekat US ataupun Amerika Selatan. So tiket aku ke Indonesia waktu tu saja dekat RM4,000. Semua gara-gara pasport ni lah. So guys, korang kena hati-hati dengan pasport ni. And then disebabkan aku ada sekatan dan aku dah beli tiket waktu tu, so aku pun check in lah. Aku punya flight waktu tu 12.50. Maksudnya 12.50 kapal terbang tu dah terbang guys. Maksudnya kita kena masuk kapal terbang sekurang-kurangnya 12.20 ataupun 12.30 lah. Okay, sebab 12.50 tu dia dah dijadualkan untuk terbang. Aku pula waktu tu pukul 12 aku check internet, aku punya pasport masih belum clear. Aku masih ada sekatan. Okey, walaupun aku dah check in, aku punya luggage semua dah masuk, aku masih berada dekat luar airport. Maksudnya aku belum masuk untuk check in dekat checkpoint custom dan belum pergi pun dekat kawasan untuk boarding tu. So, korang tahulah KLIA itu besar. And then aku pun check pukul 12 ke pukul 12.05. Member aku ni dah tolong ni. Dia kata boleh check, tunggu sekejap. Member aku call ni daripada immigration kan. So 12.15, okey, lebih kurang tak sampai 45 minit lah. Aku check, tiba-tiba aku tengok sekatan tiada halangan untuk keluar negara. Aku pun terus lari masuk dekat gate. Yang kita ni orang Malaysia, kalau kat KLIA kita ada gate automatic. So kita gate automatic, so kita cuma scan je pasport tu, so dia orang tak chop. Aku pun lari pergi kat gate tu, kemudian lepas aku punya lega. And then daripada gate tu aku kena naik train dulu untuk pergi ke kawasan untuk naik kapal terbang ni. So jauh jugalah, benda tu ambil masa dan aku terpaksa lari dengan semput-semputnya sampailah dekat gate untuk boarding masuk dekat dalam flight. So alhamdulillah, sampai je dekat gate tu aku tengok orang ada lagi. So aku dibenarkan masuk untuk pergi ke Papua. Itu adalah pengalaman aku, antara pengalaman yang paling tension, paling stres waktu aku travel disebabkan gara-gara pasport ni. Kemudian aku pernah juga sekali lagi waktu tu aku nak ke China. Okey, untuk ke China ni kita kena apply visa. Okey, so Malaysia ni aku cakap tadi ada 178 negara yang kita boleh pergi tanpa menggunakan visa. Untuk ke China kita perlukan visa. Ini adalah visa China. Okey, untuk aku ke China waktu tu, aku nak naik gunung jugalah, adventure travel kan. Aku apply visa lebih kurang seminggu sebelum kita orang punya flight ke China. Okay, so untuk apply visa China ni, kita perlukan masa yang biasa lebih kurang 3 hari. So seminggu sebelum tu kita orang dah apply. So lebih kurang 2 hari sebelum kita orang punya flight, aku pun datang dekat embassy China untuk ambil balik pasport, mengharapkan aku punya visa ni dah ada lah. Rupa-rupanya visa aku ni tak approve. Okey, aku punya pasport ni rupa-rupanya beberapa bulan sebelum tu aku ke Indonesia jugalah. Okey, banyak kali juga ke Indonesia. Dan masa tu aku naik boat lah, naik ferry, dan aku letak beg aku ni dekat lantai. Rupa-rupanya pasport aku ni terkena air dekat dalam boat tu. So aku punya bahagian muka surat yang ada chop ni kan, chop-chop yang macam ini ni, so bila terkena air, chop ni kembang guys.
So disebabkan cop-cop ni kembang lah, aku punya pasport ni di reject oleh Embassy China untuk dapatkan visa. So memang masalah lah, pasport aku rosak. So apa aku kena buat ialah aku kena buat pasport baru. Okey. Pasport baru, kalau pasport rosak ni, okey, maksudnya kita ada kes rosak, dia perlukan siasatan dan ambil masa sekurang-kurangnya seminggu siasatan untuk dapatkan pasport baru. Kemudian aku perlu masa lagi 3 hari untuk buat visa baru. Okey. Visa China ni sebenarnya kita boleh buat 3 hari dan juga 1 hari. 1 hari ni mahal lah. 3 hari ni harga dia agak murah. So aku rasa aku boleh buat yang 1 hari visa China. Okey, bayar mahal sikit tak apa. Masalahnya pasport pula. Macam mana aku nak buat pasport baru? Lagi sekali masalah dengan pasport ni. So adalah juga member yang sama juga, lebih kurang member yang sama. Dia pun tolong aku untuk dapatkan buat pasport segeralah. Segera. So aku pun pergilah pagi-pagi tu, macam-macam pejabat aku pergi dekat immigration, aku buat laporan aku punya pasport ni rosak, etc. Kemudian dapatlah juga dalam tempoh 1 hari tu aku dapatlah pasport baru. Inilah pasportnya, okey. And then dah siap pasport, aku kena buat visa pula. And then aku pun bawa ke Embassy China. Kebetulan jumpalah seorang member juga yang memang ejen lah untuk buat visa China ni. Kemudian dia boleh uruskan tak sampai 1 hari. Aku hantar pagi, lebih kurang tengah hari macam tu, dah siap dah aku punya visa. Petang tu aku punya flight untuk ke China. Memang aku rasa pengalaman aku yang agak stres jugalah. Disebabkan waktu tu aku adalah macam tour guide lah untuk ke gunung ni. Jadi kalaulah aku tak dapat pergi, so masalah lah dengan lebih kurang 12 ke 15 orang ahli yang sepatutnya aku jadi leader ataupun team leader untuk grup tu. Memang masalah. Jadi nak tak nak aku terpaksa pergi juga China, aku kena uruskan juga. So inilah pengalaman aku menggunakan pasport ni yang memang aku rasa sangat menyusahkan lah juga. Okay. Ada lagi satu pengalaman, aku pernah di reject untuk masuk ke Indonesia. Aku pun tak tahu. Sebenarnya dia bukan reject. Okay. Sampai dekat airport, dia panggil aku masuk dalam. Tak tahulah, dia tanya macam-macam, dia soal siasat tah macam-macam. Rupa-rupanya sebenarnya dia nak duit dia. Okey, nak tak nak aku terpaksa lah bagi. Okey. So ada satu lagi pengalaman sebabkan pasport ni, tapi ni bukan pasport aku, pasport member aku. Kalau kau nak tahu, kalau kita nak ke mana-mana negara, okey, kebanyakan negara untuk masuk dekat negara tu, termasuklah Malaysia, okey, kita punya pasport ni kena valid sekurang-kurangnya 6 bulan. Okey. Maksudnya kalau pasport kita ni akan expired dalam bulan 6, okey. Daripada bulan 1 tu kita dah tak boleh gunakan pasport ni, okey. Jadi kita kena ada tempoh 6 bulan sebelum tempoh tamat, okey. Jadi seorang member aku ni, so kita orang waktu tu kita orang nak ke Rusia, kita orang nak ke Moskow di Rusia untuk naik gunung Elbrus. So kita orang ni pun ramai-ramai sampai dekat airport dekat KLIA. Dekat situ pegawai immigration Malaysia dah beritahu kat member aku ni, encik punya pasport ni tak sampai 6 bulan. Dekat Malaysia ni memang saya boleh lepas, okey, tapi bila masuk dekat Rusia nanti besar kemungkinan encik tak dibenarkan masuk ke Rusia disebabkan pasport encik ni tak sampai 6 bulan. So member aku ni pun termenung lah kejap. Tiket dah beli ni, mahal gila. Package dah bayar ni untuk naik gunung ni. Korang tahulah, nak pergi Rusia dengan gunung dia, kau tahulah harga dia macam mana kan. So member aku ni pun fikir, dia gamble lah, dia nak pergi juga. Okey, kita orang pun pergi. So flight daripada KL, kita ke Dubai, kemudian daripada Dubai ke Moskow, lebih kurang 13 jam. Okey, sampai dekat airport Moskow tu, so kita orang ni semuanya cuak lah. Kau bayangkan dengan penat-penat, sakit buntut dekat dalam flight 13 jam. Tiba-tiba kalaulah member aku ni dihalang untuk masuk Rusia, so kena patah balik lagi 13 jam. Memang masak lah cakap kan, kena balik lagi 13 jam ni. Satu benda yang aku cakap memang mampus lah, dia kena patah balik. And then kita orang pun susun strategi. So kita kena cari pegawai immigration yang mungkin nampak baik lah. Memang benda ni sebenarnya diikut pegawai immigration tu sendiri. So kita pun beratur, tengok ada banyak kaunter tu kan. Okay, nampak pegawai ni perempuan, nampak macam baik sikit dia. Okay, so kita orang pun beratur kat situ. Tapi tengok tiba-tiba dia macam garang je. Okay, nampak yang lain pula nampak yang macam baik sikit. Pindah lane yang kat sini pula.
Tapi boleh korang tahulah orang Rusia ni semua bengis-bengis. Okay. So terpaksa jugalah beratur je lah kat mana-mana. Kalau korang nak tahu, kita orang nak cop pasport tu, kita orang tengok orang-orang yang depan tu lah. Dia boleh tengok dekat kitanya, bandingkan kita punya muka ni kan dekat pasport. Dia tengok muka, dia tengok muka kita, dia tengok kita punya pasport. Tengok banyak kali. Ada yang sampai tu dia berdiri guys. Dia berdiri kan, dia tengok sampai macam ni kan. Dia tengok macam ni, betul ke tak ni? Betul ke tak orang ni kan? Sampai tahap macam itu. Korang bayangkan immigration Rusia ni, aku tak pernah masuk mana-mana negara yang pegawai immigration dia siap berdiri macam ini kan. Dia tengok je kita. Memang ya Allah, memang cuak gila lah. So sampailah turn member aku ni. So memang aku cakap memang masak lah ni, kena patah balik. So dia buka pasport, dia buka tiba-tiba dia chop je. Okay, tiba-tiba dia chop lepas. Memang aku cakap lega gila. Memang mustahil jugalah untuk masuk ke Rusia waktu tu. Rupa-rupanya, okay, orang Rusia ni korang faham lah, diorang ni banyak tak pandai cakap English. Pasport kita ni bahasa Malaysia dan juga English. So apa yang dia buat ialah dia tengok bahagian visa. Okay, bahagian visa Rusia yang bertulisan Rusia. Okay, dekat visa Rusia tu mungkinlah dia tak tulis expiry dia bila. Okay, aku pun dah lupa. Pasport aku yang ada visa Rusia tu dah habis. So dia tengok dekat bahagian visa tu je, okay, dan dia lepaskan. Dia tak tengok bahagian tulisan yang expired yang bahasa Inggeris ni. Okay. So memang rezeki jugalah dapat masuk ke Rusia waktu tu. Tapi kebetulan pula sebenarnya kita orang ni tak dapat naik Gunung Elbrus sebab dekat Gunung Elbrus waktu tu kita orang perlukan permit dan tak dapat permit disebabkan kawasan gunung tu ada kekacauan sikit lah. Dekat sana ada selalu banyak rusuhan dan macam-macam. Jadi kita orang tak dapat. Dah sampai dekat Moskow tapi tak dibenarkan untuk mendaki. Okay. Jadi kita orang pun plan lah macam-macam plan. Ada yang nak berjalan-jalan, ada yang nak fikir nak ke Poland. Okay. Kemudian, tapi member aku ni tak boleh nak ikut dah. Kalau nak ke Poland, dia tak boleh nak ikut. Sebab bila dia masuk ke Poland, sekali lagi dia kena cop pasport sebab dia keluar daripada negara Rusia. Apa yang paling selamat untuk dia ialah terus balik Malaysia lah. So, aku pula, 2 orang dengan member aku plan untuk naik gunung juga. Aku pergi Iran. Okay, aku plan nak pergi Iran. So, aku kena fly daripada Moskow ke Dubai dan ke Tehran. Jadi member aku ni pun tak boleh nak ikut. Sebab nanti bila nak masuk Iran, sekali lagi dia kena cop pasport lagi sekali. Sedangkan pasport dia tu tak sampai 6 bulan. Dan mungkin memang dia kena tolak lah, tak dibenarkan masuk. Jadi member aku ni pun jalan-jalan. So apa yang diorang buat, diorang pergi kat St. Petersburg. St. Petersburg ni masih dalam Rusia lah. Tapi kita kena agak jauh lah daripada Moskow. Naik train ataupun naik kapal terbang. So diorang spend masa lah lebih kurang berapa hari, 5-6 hari ke seminggu. Dan aku dengan seorang lagi member aku ke Iran untuk naik Gunung Damavand. Itulah first time untuk aku naik Gunung Damavand waktu tu. So secara tak sengaja sebenarnya, okay, nak naik Gunung Elbrus tak dapat. Disebabkan pasport member aku ni juga lah. Dia pun tak dapat ikut. Aku pergi dekat Iran, okay, untuk naik Gunung Damavand. So guys, inilah antara sikit-sikit pengalaman aku. Pengalaman pahit manis menggunakan pasport Malaysia yang sekarang ni yang sangat berharga, yang sangat berkuasa. Okay, nombor 4 berkuasa di Asia, nombor 13 paling berkuasa di dunia. Tapi dalam masa 2 tahun ni memang tak berguna langsung. Memang hampir ini barang. So inilah pasport. Mungkin akan tak lama lagi aku akan buang lah. Okay, tak apalah. Okay, so aku rasa korang pun mesti adalah macam-macam pengalaman waktu korang travel. So mungkin korang boleh share juga, boleh komen dekat bawah ni. So jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ni. Okay, support sikit aku punya YouTube channel ni untuk adventure travel around Asia. Okay gang, see you again on another video gang. See you again, bye bye.